Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah, teman-teman yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam keadaan kita ingin mempelajari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk mencarinya dan mempelajarinya di dalam media-media sosial pada hari ini. InsyaAllah semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, insyaAllah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, seperti mana pada segmen hari ini, setiap malam Jumaat kita akan membincangkan sedikit sebanyak isu tentang fikih contemporary. Jadi bila kita tengah bincangkan tentang fikih contemporary, pada minggu lepas kita dah melihat tentang apakah yang dimaksudkan dengan fikih contemporary dan apakah kepentingan yang ada pada fikih contemporary. Dan sebagai contoh untuk kita kupaskan dan kita lihat lebih detail ataupun lebih mendalam, ialah tentang isu solat Jumaat pada keadaan sekarang ini, iaitu pada keadaan penularan wabak COVID-19. Jadi insya-Allah pada hari ini insya-Allah kita akan sambung dengan pengajian kita tentang bagaimana keadaan solat Jumaat kalaulah katakan kita solat 4 orang sahaja dekat rumah. Untuk solat Jumaat ni boleh ataupun tidak, kita akan sambung daripada pengajian kita pada minggu lepas. Jadi kita sebelum nak bincangkan tentang isu yang baru ini, kita cuba lihat pada isu minggu lepas. Isu minggu lepas kita dah bincangkan bahawasanya solat Jumaat ini boleh digugurkan apabila ada beberapa keuzuran-keuzuran yang mendatang. Dan kita telah kongsikan beberapa hujah-hujahnya pada minggu lepas. Dan insya-Allah pada hari ini kita berkaitan dengan beberapa topik yang tadi saya tanyakan, yang tadi soalan tadi tu, iaitu hukum solat Jumaat kalau 4 orang di rumah boleh ataupun tidak. Dan kemudian kita akan bincangkan juga pada hari ini tentang apakah dibolehkan kalaulah kita solat Jumaat berimamkan di balik TV. Ini yang akan kita kongsikan insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang hukum solat Jumaat 4 orang ni, kita dapat nampak kebanyakan mazhab-mazhab fuqaha kita, jumhur ulama mengatakan bilangan solat Jumaat ini ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 4 orang pun boleh dah solat Jumaat. Kenapa? Berdasarkan kepada beberapa riwayat daripada Nabi SAW, yang mana pada riwayat Tariq bin Shihab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-jumu'ah haqqun wajib ala kulli muslim. Solat Jumaat ni adalah wajib bagi setiap orang-orang Islam yang lelaki, fi jamaah, dalam keadaan berjemaah, kecuali 4 jenis orang. Apa 4 jenis orang ini? Yang pertama, abdun mamluk au imra'ah, atau perempuan. Yang kedua ialah sobi, anak kecil. Yang keempat adalah marid, orang yang sakit. Yang pertama tu abdun mamluk, ialah hamba sahaya yang dikuasai oleh tuannya. Ini adalah 4 jenis orang, ya. Hamba sahaya, wanita, anak kecil yang belum lagi baligh, dan kemudian yang keempat orang yang sedang sakit. Jatuhlah gugur solat Jumaat ke atas 4 orang ini, kewajipan solat Jumaat. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita dah lihat tentang perkara ini, mazhab-mazhab ulama-ulama ada membincangkan tentang apa yang ataupun apakah bilangan bila dikatakan solat tu solat jemaah, ataupun apakah bilangan jemaah untuk jadikan solat Jumaat. Berapa ramai orang perlu ada untuk jadi solat Jumaat. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa mazhab, antaranya ialah mazhab Imam Malik. Di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, daripada riwayat Jabir bin Abdullah,
pernah disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Rasulullah sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maknanya keadaan ni di Madinah. Sebab solat Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat apabila di Madinah. Di Mekah Rasulullah tidak solat Jumaat. Bahkan ada riwayat telah mengatakan solat Jumaat ni dah diwajibkan lagi dah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, yang mana seorang sahabi yang bernama As'ad bin Zurarah telah melakukan solat Jumaat dekat Madinah. Dalam keadaan Nabi dah ada dah pada waktu tu. Nabi dah sebarkan dah tentang solat Jumaat ni. Tetapi Nabi tak dapat solat Jumaat. Kenapa? Sebab Nabi masih berada di Mekah Al-Mukarramah. Baiklah, kita balik kepada topik tentang bilangan orang yang dibolehkan solat Jumaat. Berdasarkan kepada mazhab Imam Malik, Imam Malik mengambil riwayat daripada Jabir bin Abdullah yang mengatakan pada satu ketika Rasulullah tengah khutbah dekat Madinah. Ni maknanya lepas Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah berkhutbah dekat Madinah, tiba-tiba ata'irun minasyam, datanglah rombongan perniagaan daripada negeri Syam. Syam ni dekat mana? Dekat daerah Syria, Jordan pada ketika itulah. Datang golongan daripada Ir minasyam, peniaga-peniaga daripada Syam. Dan peniaga-peniaga tersebut datang dengan gendang-gendang dan sebagainya. Apabila perniagaan tersebut datang, sahabat-sahabat yang tengah duduk dengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berpaling. Kemudian bangun, keluar daripada Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tengah khutbah ni, tiba-tiba sahabat bangun, keluar daripada Masjid Nabi. Yang tinggal je berapa orang? Hatta yabqa minhum, sampailah tinggal 12 rajulan. Sampailah tinggal 12 orang lelaki yang dengar khutbah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada hadis riwayat ini yang telah diriwayatkan daripada Tariq Jabir bin Abdullah daripada riwayat Imam Muslim rahimahullah, Imam Malik mengatakan bilangan yang paling sedikit untuk dijadikan solat Jumaat adalah 12 orang. Kenapa? Sebab ramai orang tengah dengar khutbah, tiba-tiba semua bangun, tinggal 12 orang. Yang 12 orang ni yang tinggal duduk dengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat Jumaat masih lagi diteruskan. Jadi ini menunjukkan tentang 12 orang dah cukup dah untuk solat Jumaat berdasarkan kepada hadis yang dibawakan dan dikelolakan oleh pandangan Imam Malik rahimahullah. Baiklah, kita cuba tengok pada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini hadis Imam Muslim ni, hadis sahih ni. Tapi kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak mengambil hadis ini? Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengambil hadis daripada riwayat Sunan Abi Dawud daripada seorang tokoh sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik an abihi. Qal, bahawasanya Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan daripada bapanya bahawasanya beliau pernah mendengar bahawasanya beliau pernah berkata, awwalu man jama'a bina fil Madinah As'ad bin Zurarah. Orang yang pertama sekali jadikan atau orang yang pertama sekali solat Jumaat dekat Madinah, mengimamkan kita solat Jumaat dekat Madinah ialah As'ad bin Zurarah, seorang Ansari. Qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Jadi Abdul Rahman ni tanya kepada bapa dia, berapa ramai orang pada waktu tu, sahabat-sahabat yang solat jemaah dengan As'ad bin Zurarah ni, berapa ramai orang? Mereka berkata, ataupun bapaknya berkata, qala arba'una rajulan. Bapa dia berkata adalah 40 orang pada waktu tu. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan solat Jumaat, dalam riwayat ini mengatakan berapa ramai yang solat Jumaat pada waktu tu. Bapa dia kata 40 orang. Jadi daripada hadis riwayat yang sahih ni, walaupun daripada Sunan Abi Daud, tapi hadisnya adalah hadis yang sahih, Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang perlu bilangan paling sedikitlah untuk solat Jumaat ialah 40 orang. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kenapa Imam Asy-Syafi'i tak terima pandangan Imam Malik yang mengatakan cukup dengan 12 orang? Imam Asy-Syafi'i dan hujah ulama Syafi'iyah mengatakan
kalaulah disebutkan 12 orang di dalam hadis Jabir tadi, 12 orang tu menunjukkan tentang orang yang dengar khutbah. Tetapi hadis itu tidak memberitahu berapa ramai orang yang solat Jumaat. Tidak beritahu. Tapi hadis itu memberitahu berapa ramai yang mendengar khutbah. Jadi Imam Al-Syafi'i dan hujah ulama Syafi'i yang mengatakan kenapa kena 40 orang? Sebab mungkin hadis Jabir tadi tu tunjukkan tentang orang dengar khutbah. Tapi bila time solat, mereka datang balik, mereka solat berjemaah dalam keadaan lebih daripada 40 orang. Ini adalah ihtimal yang dibawakan oleh beberapa tokoh ulama-ulama Syafi'iyah, dan mereka mengatakan tak bolehlah kita cakap 12 orang the minimum amount of orang untuk solat Jumaat berdasarkan kepada hujah-hujah yang telah saya kongsikan tadi. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Sekarang ini ada pula pandangan daripada kalangan Imam Hanafi. Imam Hanafi dan juga pengikut-pengikut Imam Hanafi, antaranya Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, mengatakan bahawasanya solat Jumaat ini ataupun bilangan orang untuk solat Jumaat ini tak perlu sampai 40 orang. Okey. Kenapa? Sebab hadis yang mengatakan tentang jamaah umum, dia tak ada khusus, dia tak ada bilang khusus berapa ramai orang, tak ada. Okey. Cuma khusus berapa ramai orang tu berdasarkan kepada Imam Malik riwayat Jabir bin Abdullah, berdasarkan pada Imam Syafi'i riwayat Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, okey, an abihi. Itu adalah beberapa pandangan-pandangan para sahabat. Tetapi hadis yang mengatakan tentang fi jamaah dalam keadaan jemaah tidak menyebutkan berapa ramai bilangan orang. Jadi sebabkan itulah Imam Hanafi dan juga beberapa tokoh ulama Hanafiyah mengatakan cukuplah dengan 3 orang selain daripada imam. Lepas tu ada lagi 3 orang belakang dia. Jadi total 4 orang lah. Ini yang mereka katakan wajib, yang paling sedikit minimum amount ialah 4 orang ataupun 3 orang jemaah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, disebabkan ini mereka kata perkataan jamaah plural cukup untuk 3 orang. Jadi paling sedikitlah ialah 4 orang, 1 imam, 3 jemaah. Ini kita dapat nampak dekat dalam beberapa buku ulama-ulama Hanafiyah, antaranya di dalam buku Bada'i As-Sana'i. Mereka mengatakan li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'il mutlaq. Dia adalah adalah bilangan paling sedikit untuk kalau kita cakap tentang jemaah. Bila cakap pasal jemaah tu balik kepada perkataan plural. Plural paling sedikit dalam Arab ataupun dalam istilah bahasa Arab ialah 3 orang, bukan 2 orang. 1 orang mufrad, 2 orang musanna, yang ketiga ialah jama'. Jadi yang paling sedikit ialah 3 orang. Ini adalah mengikut pandangan Imam Hanafi dan juga anak muridnya. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam keadaan nawazil ni apa? Perkara-perkara yang mendatang. Okay. Perkara-perkara mendatang, penularan wabak ni pun dikatakan nawazil. Sebab tu kalau kita katakan kunut nazilah ni adalah semua doa yang kita bacakan dalam solat ketika rakaat yang terakhir selepas rukuk, maknanya ketika i'tidal, dalam keadaan kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat beberapa wabak dan musibah yang berlaku kepada umat secara umumnya. Ini yang disebutkan oleh kunut nazilah. Jadi nazilah ni adalah perkara-perkara baru yang mendatang. Jadi bila perkara-perkara baru mendatang ni membuatkan kita tak dapat solat berjemaah dekat masjid, dan kita rindu sangat nak solat berjemaah di masjid. Mungkin dengan sedikit kerinduan ini, dengan rintihan hati ini yang nak sangat solat jemaah, solat Jumaat, kita doalah moga-moga bila masjid buka nanti kita sama-sama datang ke rumah Allah Ta'ala, kita melakukan ibadah solat berjemaah bersama insya-Allah. Mungkin sebelum waktu masjid tutup ni, kita mungkin susah nak datang solat Jumaat, tapi bila dah masjid dah buka balik ni, moga-mogalah kita semakin bersemangat datang ke masjid-masjid insya-Allah. Baiklah. Boleh tak dalam keadaan kita tak dapat solat Jumaat ini, kita solat Jumaat mengikut pandangan mazhab Imam Hanafi? Kita talfiq ataupun kita tukar mazhab dari mazhab Imam Syafi'i kepada mazhab yang lain. Boleh ke tidak? Ini adalah satu isu yang mana kita nak bincangkan. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila dalam keadaan keperluan ini, ada beberapa ulama dan juga beberapa asatizah yang mengatakan boleh kita talfiq kepada mazhab yang lain.
boleh kita tukar dan kita ambil pandangan mazhab Imam Hanafi yang cakap cukup solat dengan 4 orang. Boleh ataupun tidak. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, mengikut kepada beberapa kajian-kajian, bacaan-bacaan yang mungkin terhad buat saya, tapi saya dapat membuatkan beberapa ringkasan dan juga natijah rumusannya, ya. Yang pertama, mengikut pandangan dan bacaan saya, antaranya yang telah disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada mengatakan bahawa solat Jumaat ini tatatallabul ijtima'. Solat Jumaat ini perlu kepada perjumpaan ramai orang, bukan hanya sahaja perjumpaan antara kita dengan keluarga kita. Jadi kalaulah katakan kita dengan keluarga kita tak dapat keluar rumah sekarang ni, ataupun kita digalakkan duduk di rumah, kita solat Jumaat pun dekat rumah. Kalaulah katakan kita solat Jumaat dekat rumah dengan family kita, ada 4 orang je, okay, boleh ke tidak? Okay. Di sini mengikut kepada pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan tidak boleh. Kenapa? Kerana perlu kepada ramai orang, bukan hanya family kita, tapi dengan family-family orang lain. Disebabkan itu, kalau kita solat Jumaat dekat rumah dengan 4 orang saja, family member semua, tidak dikatakan sebagai solat Jumaat. Dan pada waktu yang sama juga, kita kalau tengok pada pandangan Dr. Wahbah Zuhaili ini, kita dapat nampak bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dekat Mekah, pada ketika itu As'ad bin Zurarah dah solat Jumaat dekat Madinah, tapi baginda Rasulullah masih dekat Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Rasulullah dekat Mekah tu Rasulullah solat Jumaat tak? Walaupun 4 orang, walaupun dengan family? Tidak, tuan-tuan. Hatta solat jemaah pun ada riwayat mengatakan tak berlaku pada Mekah, di waktu Rasulullah di Mekah. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dapat kita tahu bahawasanya solat Jumaat dengan family sahaja tidak mencukupi. Tidak boleh kita jadikan dia solat Jumaat walaupun dengan 4 orang. Baiklah. Dan kalau katakan kita tak dapat solat jemaah dengan, ataupun kita tak dapat solat dengan orang lain, kita nak solat dengan kita solat dengan family kita, dia dah jadi solat Jumaat, solat jemaah biasa. Dia dah bukan solat Jumaat, dia dah jadi solat jemaah biasa. Samalah macam kalau kita solat zuhur berjemaah, samalah macam kita solat asar berjemaah. Tapi kalau solat Jumaat, dia perlu kepada orang lain untuk masuk dalam jemaah tersebut. Baiklah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, hujah saya yang kedua yang mengatakan kenapa 4 orang tak cukup untuk solat Jumaat, ataupun 4 family members sahaja tak cukup untuk solat Jumaat, ialah berdasarkan pada riwayat-riwayat yang telah saya kongsikan tadi, dan juga beberapa kupasan-kupasan hujah-hujah daripada riwayat-riwayat yang telah saya kongsikan tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tapi kalau ada orang tanya, saya solat Jumaat tetapi bukan dengan family members, dengan kawan-kawan yang lain, pada waktu tu kita tetap juga tak dapat solat Jumaat dalam keadaan dengan family lain ataupun dengan teman-teman yang lain. Kenapa ya tuan-tuan? Kerana berdasarkan kepada kaedah fiqhiyah yang mengatakan sadduz zara'i, kita kena tolak kemudaratan yang berlaku. Dan kemudaratan yang berlaku ni mestilah kemudaratan yang muhaqqaqah ataupun kemudaratan yang mu'tabarah, kemudaratan yang memang boleh terjadi. Okay, bukannya yang tak boleh terjadi. Mungkin ada possibility 1%, 2%, kemudian kemudaratan tu kita jadi take into consideration sampai kita tolak solat Jumaat. Tidak ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Darar tersebut ataupun kemudaratan tersebut mestilah kemudaratan yang muhaqqaqah, yang pasti boleh terjadi. Jadi di sini bila terjadinya perjumpaan dengan bukan keluarga kita dekat dalam rumah kita, risiko untuk mendapatkan beberapa penularan wabak ini akan banyak. Mungkinlah insya-Allah Allah Taala selamatkan kita. Tapi kalau lah katakan setiap daripada kita buat perkara ini, semua datang rumah masing-masing solat Jumaat untuk solat Jumaat dan sebagainya, dia mungkin boleh memberikan kemudaratan yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebab itulah di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Ta'ala banyak berfirman tentang ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dalam riwayat-riwayat lain daripada hadis yang sahih, hadis 40, la darara wala dirar dan sebagainya. Jadi ini adalah antara beberapa prinsip-prinsip yang kita lihat yang ada di dalam agama kita, yang bahkan disuruh untuk kita
uphold prinsip-prinsip ini, iaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dan disebabkan atas dasar prinsip inilah kita mengatakan solat Jumaat 4 orang walaupun dengan bukan family members pun tidak diterima dan tidak dibolehkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan hujah saya yang terakhir dan yang ketiga ialah beberapa pandangan yang telah dikeluarkan oleh tokoh ulama Hanafi sendiri. Okay? Kalau kita tengok antara ulama Hanafi, mereka ada bezakan antara syarat yang wajib Jumaat. Siapa yang wajib solat Jumaat, ada syarat-syaratnya, ada 6 syarat. Dan syarat sah solat Jumaat mengikut kepada mazhab Imam Hanafi ada 7 syarat. Okay. Jadi antara syarat-syarat yang 7 tersebut ialah perlu kepada keizinan seorang wali. Wali ni bukannya wali yang kita kenal yang mempunyai karamah, tidak. Wali ni adalah ketua yang menjaga daerah tersebut, ataupun dikatakan sebagai sultan ataupun governor yang ada dekat negeri tersebut. Kenapa perlu kepada keizinan daripada seorang governor? Okay. Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, ini ada beberapa pandangan yang mengatakan untuk kita berjumpa, untuk kita buat satu keramaian, untuk kita buat satu syiar, perlu kepada izin seorang pemerintah. Contohlah, kalaulah kita nak adakan solat raya ataupun kalaulah kita nak adakan ibadat kurban, mesti ada izin daripada kalangan pemerintah mengikut kepada pandangan mazhab Imam Hanafi rahimahullah. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa-apa pertemuan, apa-apa ijtima' perlu kepada izin daripada seorang governor. Maka disebabkan inilah, okay, kalau hatta Ibn Nujaim al-Masri al-Hanafi ada menyebutkan tentang perkara ini di dalam buku dia Al-Bahr Ar-Ra'iq, mengatakan kalaulah mereka tetap solat Jumaat juga dalam keadaan kerajaan tidak membenarkan solat Jumaat, kerajaan dah menutupkan pintu-pintu kubu atau pintu-pintu negeri daripada pintu-pintu masjid daripada melakukan solat Jumaat, tapi kita tetap solat Jumaat, maka pada ketika itu dia boleh ditolak ataupun solat Jumaatnya tidak sah, mengikut kepada pandangan Imam Hanafi rahimahullah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Jadi sebagai ringkasan, boleh tak saya solat 4 orang sahaja di rumah berdasarkan kepada mazhab Imam Hanafi? Jawapannya ialah tidak boleh berdasarkan kepada 3 hujah tadi. Hujah yang pertama, perlu kepada ijtima', bukan hanya dengan family members sahaja, tapi dengan luar family members. Hujah yang kedua, kalau kita buat dengan luar family members pun tidak boleh juga pada waktu sekarang ini. Kenapa? Kerana boleh adanya penularan wabak tersebut, dan darar ini darar yang boleh terjadi dan kebanyakannya 70% boleh terjadi. Disebabkan inilah kita menolak hujah yang mengatakan solat Jumaat tu diwajibkan. Kewajipan solat Jumaat tu gugur pada ketika ini. Dan pada waktu yang sama juga, hujah yang ketiga ialah hatta mazhab Imam Hanafi sendiri mengatakan perlu kepada keizinan pemerintah. Jadi kalau sekarang ni pemerintah ataupun keadaan negeri kita tidak mengizinkan kita untuk solat Jumaat berjemaah, jadi tergugurlah hujah Imam Hanafi yang mengatakan boleh solat 4 rakaat atau 4 jemaah sahaja dah cukup untuk solat Jumaat. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, kepada isu yang tentang solat Jumaat ni juga, isu-isu yang semasa, isu-isu yang baru sahaja ditimbulkan beberapa kurun ataupun beberapa waktu ni, okay, adalah antaranya ialah solat Jumaat ataupun solat Jumaat di balik TV, boleh ataupun tidak. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa tokoh ulama yang contemporary, yang baru-baru saja, antaranya telah menuliskan buku Al-Iqna' bi Sihhatis Salah Al-Jumu'ah fil Manzil Khalf Al-Midya', yang telah ditulis oleh Abul Fadl Al-Ghumari Al-Maghribi. Okay, beliau mengatakan dalam bukunya boleh kita solat Jumaat berdasarkan kepada imam yang berada di TV. Kenapa? Sebab di dalam bukunya mengatakan tak ada hujah yang mengatakan tidak boleh. Okay. Dan hujah yang mengatakan perlu soft yang selari ataupun soft yang sempurna,
ataupun saf yang bersambungan untuk adakan solat Jumaat, untuk adakan solat jemaah, tak ada backup by hadis-hadis yang sahih. Bahkan beliau mengatakan kenapa solat Jumaat tu penting sangat ialah disebabkan oleh az-zikir. Az-zikir apa? Bukannya zikir-zikir yang kita zikir dekat tangan kita ataupun dekat tempat tasbih kita, tetapi zikir dekat sini ialah solat Jumaat. Sebab itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, ni adalah mengikut pandangan kupasan daripada buku ringkasan daripada kupasan buku Al-Iqna' bi Sihhatis Salatil Jumu'ah fil Manzil khalfal Midya'. Beliau berkata, Allah SWT ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Maka hendaklah kamu bergegas, kalau dengar seruan untuk solat Jumaat, maka bergegaslah kalian kepada mengingati Allah. Jadi di sini Abul Fadl Al-Ghumari mengatakan zikir dekat sini ialah bukan zikir yang kita zikirkan dekat tangan kita atau tasbih yang telah saya katakan tadi, bukan juga tentang solat. Kenapa? Sebab mengikut pada pandangan beliau, zikir dekat sini ialah perkara-perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah khutbah. Khutbah ni. Jadi yang penting tu adalah khutbah ni. Jadi bila khutbah tu kita dengar, kita dapat faham, kemudian kita solat berdasarkan kepada kita tahu pergerakan imam, dah sah solat kita. Ini adalah antara hujah-hujah yang telah dikeluarkan oleh Abul Fadl Al-Ghumari. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apabila kita bincangkan tentang masalah ini, ada ulama-ulama yang setuju dan ada ulama juga yang tak setuju dengan statement yang telah dikeluarkan oleh penulis buku ini. Ada yang mengatakan statement yang telah dikeluarkan oleh penulis buku ini jauh daripada kebenaran. Atas dasar perkara ini dapat membuatkan orang tak datang solat Jumaat dekat dalam masjid. Bahkan penulis buku ni sendiri dah tulis dah, mungkin ada orang yang tak terima apa yang aku bincangkan ni, mereka tak ada hujah lain melainkan mereka akan berkata nanti masjid kosong, nanti masjid kosong, tak ada orang datang. Ni penulis buku ni sendiri tulis. Tapi bila dia dah habis tulis tu, tetap ada orang menolak pandangan penulis buku ini dan berkata kenapa? Sebab mungkin kenapa dia tak setuju? Sebab mungkin perkara ni boleh membuatkan orang tak datang ke masjid. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam perbahasan ini, bila kita teliti dengan lebih detail dua-dua pandangan ulama ini, mereka sebenarnya tengah nak bincangkan tentang hukum makmum dengan imam. Bila makmum tu jadi makmum, imam tu jadi imam. Ini adalah hujah ataupun main topik yang mereka bincangkan. Dan kalau kita tengok dengan lebih detail, dengan kajian yang lebih mendalam, kita dapat nampak kedua-dua ulama ini menggunakan hadis yang serupa. Apa hadis dia? Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian berselisihan dengan pergerakan imam tersebut. Fa idza kabbara fakabbiru, kalaulah imam itu takbir, maka takbirlah. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam tu rukuk, maka kamu rukuklah. Ini adalah antara hadis yang sahih yang telah disepakati oleh kedua-dua pihak ulama ini. Ulama yang mengatakan boleh ikut imam dekat TV, satu ulama cakap tak boleh ikut imam yang ada dekat TV. Dua-dua setuju dengan hadis ini. Tapi di mana perselisihan mereka? Kalau mereka dua-dua dah lihat pada hadis yang sama, setuju pada hadis yang sama, kenapa boleh ada perbezaan dan perbincangan yang lanjut? Di sini kita dapat nampak, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apabila Rasulullah bersabda fala takhtalifu alaihi, jangan berselisihan dengan pergerakan imam. Macam mana makmum tu boleh berselisih dengan imam? Lain dan tidak lain, jawapannya ialah kalaulah makmum tu tak tahu apa yang imam buat. Kalau makmum tak tahu apa imam buat, pastilah makmum ni akan berselisihan faham dengan imam, perselisihan pergerakan dengan imam. Maka mengikut kepada pandangan ulama yang menyokong solat
berjemaah di belakang TV mengatakan boleh. Kenapa? Kerana makmum tahu apa imam buat. Bila makmum tahu apa imam buat, mustahil makmum akan berselisih faham ataupun berselisih pergerakan dengan imam. Ini adalah pandangan yang golongan mengatakan boleh berimamkan dengan imam yang ada di TV. Kalau pandangan golongan yang mengatakan tak boleh berimamkan dengan imam yang ada di TV, mereka berkata boleh sahaja, ya, disebabkan TV ini dia adalah abral athir, dia berada di atas gelombang, ya, di atas radio wave. Dan bila dekat atas gelombang ni, kadang-kadang dia punya interval dia tu ada dekat situ. Mungkin imam tu dah rukuk, sampai dekat tempat makmum, makmum tengok imam tu masih lagi berdiri. Jadi pengetahuan makmum terhadap pergerakan imam tak 100%. Mungkin 70%, mungkin 60%. Jadi mereka mengatakan ibadatnya adalah satu perkara yang kita tak boleh ambil risk. Jadi kita janganlah ikut pada perkara-perkara yang ada dekat TV ataupun berimamkan dengan imam yang ada di TV. Semuanya tuan-tuan dimulakan sekalian, bila kita tengok hujah mereka, sebenarnya mereka berpaksikan kepada apakah pengetahuan makmum terhadap imam ni sempurna ataupun tidak. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimulakan sekalian, untuk kita ambil jalan tengah, untuk kita lihat bagaimana kemusykilan ni, mana satu kita nak ikut, yang A ke yang B. Bagi pandangan saya yang tak seberapa ini, kita mengikut kepada kedua-dua pandangan tersebut. Apa dia tuan-tuan? Kenapa? Apabila kita melihat macam mana kita nak ikut dua-dua pandangan ni? Dua-dua pandangan ini tidak berjanggahan sebenarnya. Bahkan boleh kita ikut dua-dua pandangan ini apabila dalam keadaan kalaulah imam tersebut solat dan kemudian saf-saf yang berada di belakang imam itu bersambungan. Bukan bersambungan satu orang diri sebelahnya, bukan. Tetapi imam, kemudian makmum yang seterusnya, saf yang seterusnya dapat nampak pergerakan makmum yang first. Makmum yang first nampak pergerakan imam. Jadi bila imam rukuk, makmum yang second ni rukuk, makmum yang third ni automatik akan rukuk. Jadi bila saf tu bersambungan, sampailah orang yang ada dekat luar masjid. Orang kat luar masjid tak nampak apa imam buat. Tapi mungkin disebabkan TV tersebut, mereka dapat nampak pergerakan imam. Dan pada waktu yang sama, kalaulah TV ni rosak sekalipun, dia tetap dapat nampak orang depan dia solat macam mana. Jadi bila orang depan dia rukuk, automatik dia akan tahu. Maknanya imam, orang yang kat depan dia yang rukuk ni ikut pada orang yang kat depan dia, orang kat depan dia ikut pada orang kat depan dia, sampailah jumpa kepada imam tersebut. Jadi di sini pengetahuan makmum yang ada di luar masjid, yang ada keadaan ataupun yang di luar keadaan dia nampak imam, dia tak dapat nampak imam, di luar kuasa dia untuk nampak imam tersebut. Pada ketika ini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, makmum tersebut boleh berdasarkan kepada TV. Jadi inilah dia keadaan yang dapat kita cantumkan kedua-dua pandangan tersebut. Baiklah. Jadilah kalau katakan masjid-masjid dibuka dan kemudian kita solat dalam keadaan berpecah-pecah panjang sampai keluar masjid. Boleh tak kita solat orang kat luar masjid tu berdasarkan pada TV? Jawapannya ialah dibolehkan. Kenapa? Kerana softnya tu bercantum dan bersambungan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada sesi kali ini ada beberapa isu-isu yang mendatang tentang solat Jumaat yang belum dibincangkan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah pertama, kalaulah solat Jumaat tersebut hanya kepada 4 orang. Kemudian yang kedua, kalaulah solat Jumaat tersebut di balik TV, dia imamkan dengan imam yang ada dekat TV. Boleh ke tidak? Ini adalah hujah-hujah yang telah kita kongsikan bersama. Untuk orang solat 4 orang dalam keadaan nak solat Jumaat, jawapannya ditolak berdasarkan kepada pandangan Imam Hanafi sendiri. Dan hujah kedua berdasarkan kepada keperluan kita untuk ijtima', bukan saja dengan family members kita saja, tapi kalau kita buat di luar family members kita dalam keadaan sekarang ini,
dalam keadaan penularan wabak, maka pun ditolak kerana untuk menolakkan kemudaratan yang pastinya akan berlaku. Perkara yang kedua, tentang solat Jumaat berimamkan dengan imam yang berada di balik TV. Jawapannya ialah kalau hanya sahaja kepada imam yang berada di balik TV, macam contohnya kita dekat Singapura, kita berimamkan dengan, ataupun kita dekat Tampines, kita berimamkan dengan imam yang ada dekat masjid, boleh ataupun tidak? Jawapannya ialah tetap tak boleh, kerana saf tu tidak bercantuman dan kita pun tak tahu dengan pengetahuan yang sempurna terhadap pergerakan imam tersebut. Bahkan kalau kita tengok, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Abul Fadl Al-Ghumari itu sendiri ketika mengizinkan boleh solat dengan imam yang berada di TV, beliau meletakkan beberapa syarat. Syarat pertama, makmum ni mestilah dekat belakang imam. Syarat kedua, interval antara makmum dengan imam ni taklah jauh sangat. Dan kemudian yang ketiga, makmum dengan imam ni mestilah berada di tempat yang sama. Ini adalah antara hujah-hujah yang ataupun syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Abul Fadl Al-Ghumari di dalam kitabnya Al-Iqna' bi sihhati salatil Jumu'ah khalf al-imam an tariqil midya'. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya akhiri, pernah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Sayyidatina Aisyah melarang sekumpulan wanita yang solat dekat dalam satu bilik. Mereka solat dalam satu bilik tapi berimamkan imam yang ada di luar bilik. Okay. Aisyah berkata, la tusalliyanna bi salatil imam fa inna kunna dunahu fi hijab. Okay, sebab kamu terhijab dengan imam tersebut, tak tahu apa yang imam tu lakukan. Jadi inilah dia antara perkara-perkara yang dapat kita ambil faedah, yang dapat kita amalkan insya-Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah Taala, yang kekurangan tu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Kalaulah ada pertanyaan lanjut, bolehlah ditanyakan dan diajukan kepada pihak Masjid Istiqlal insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.